Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita masih lagi berada dalam topik reka bentuk makanan. Ini adalah topik kita iaitu reka bentuk makanan di mana dalam video ini kita akan belajar proses menghasilkan menariknya sandwich saya. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 5.1 reka bentuk makanan. Manakala standard pembelajaran kita adalah 5.1.3 menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. 5.1.4 menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dibuat. 5.1.5 menghuraikan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. 5.1.6 menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. 5.1.7 mengira kos bahan bagi reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat pertama, menjana idea dan membuat lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dibuat dengan betul. Kedua, menghuraikan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Ketiga, menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. Keempat, mengira kos bahan bagi reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah pertama, murid berjaya menjana idea bagi menghasilkan 3 jenis lakaran. Kedua, murid berjaya menghuraikan hasil lakaran reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Ketiga, murid berjaya mengira kos bahan bagi reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Menariknya sandwich saya. Dalam menghasilkan reka bentuk makanan iaitu sandwich saya, kita perlu mengikuti proses-proses seperti ini. Antaranya adalah pertama, menjana idea. Kedua, melakarkan reka bentuk bermaklumat. Ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Dan yang terakhir adalah langkah keempat iaitu mengira kos bahan. Jadi ini adalah proses seperti menjana idea, menghasilkan lakaran bermaklumat, menilai lakaran dan mengira kos bahan untuk kita menghasilkan reka bentuk makanan. Mari kita pergi kepada langkah yang pertama iaitu menjana idea. Jadi, mari kita menjana idea menghasilkan sandwich. Menjana idea. Dalam kita menjana idea, terdapat beberapa perkara yang perlu kita lakukan. Di mana perkara yang pertama adalah menyenaraikan bahan makanan. Jadi, kita perlu menyenaraikan bahan makanan yang sesuai dipilih seperti buah-buahan dan sayur-sayuran kerana ini adalah makanan yang sihat. Dan yang kedua pula adalah memilih reka bentuk makanan di mana kita perlu mengenal pasti reka bentuk makanan yang sesuai dengan bahan makanan dipilih. Kita boleh memilih bentuk makanan seakan-akan rupa kartun ataupun kita menggabungkan corak berbentuk bulat dengan corak berbentuk segitiga ataupun berbentuk segi empat. Seterusnya, langkah yang ketiga adalah kita menghasilkan lakaran idea. Setelah kita menyenaraikan bahan makanan, kemudian kita mengenal pasti reka bentuk makanan, barulah kita menghasilkan 3 lakaran idea mengikut kreativiti dan inovatif masing-masing. Jadi, setelah kita menyenaraikan bahan makanan, kita memilih reka bentuk makanan, barulah kita menghasilkan lakaran idea.
Jadi mari kita menghasilkan lakaran idea pula. Ini adalah lakaran idea reka bentuk makanan. Terdapat 3 kesemua lakaran idea yang telah kita buat. Jadi mari kita lihat lakaran yang pertama. Baiklah, lakaran yang pertama, langkah-langkahnya kita buat bentuk segitiga untuk bentuk roti. Kemudian kita letak isi-isi ataupun inti di dalam roti yang telah kita buat bentuk segitiga ini. Kita boleh letak telur yang dipotong separuh dan kita boleh letak salad. Kemudian kita tutup isi-isi yang di dalam roti tersebut ataupun intinya dengan satu lagi lapisan roti yang berbentuk segitiga. Kemudian kita buat sekali lagi, kita letak isi dia ataupun inti dia, ataupun kita boleh letak bahan-bahan lain seperti keju ataupun kita letak sos di atasnya. Kemudian barulah kita tutup sekali lagi dengan roti yang berbentuk segitiga. Kemudian barulah kita letak di atas pinggan dan kita menghiasnya dengan bahan-bahan yang lain seperti sayur ataupun telur ataupun buah. Jadi selesai untuk lakaran yang pertama. Jadi lakaran yang pertama adalah berbentuk segitiga dan dihias dengan sayur-sayuran serta buah-buahan di tepinya. Kemudian mari kita pergi pula kepada lakaran yang kedua. Lakaran yang kedua kita buat bentuk bulat, kita potong roti dalam bentuk bulat. Kemudian pada atas roti tersebut kita buat seakan-akan bentuk mulut. Kemudian kita tambah dengan bentuk segitiga. Segitiga ni mungkin kita boleh ambil, kita memotong buah tembikai dalam bentuk segitiga ataupun buah apple dalam bentuk segitiga. Kita letak sebagai telinga. Kemudian kita letak mata. Mata ni kita boleh buat menggunakan ubi kentang ataupun kita boleh membuat menggunakan timun ataupun kita potong bahan seperti lobak. Kita buat mata, mulut dan juga misai. Kemudian kita letak sandwich kita yang berbentuk bulat tadi seakan-akan rupa seperti kartun kucing. Kita letak di atas pinggan dan kita hias dengan sayur-sayuran serta buah-buahan. Kita mungkin boleh guna salad ataupun buah tembikai ataupun apa-apa buah kita potong dalam bentuk bintang. Jadi ini adalah rupa lakaran yang kedua berbentuk seakan-akan kartun kucing. Kemudian kita buat pula lakaran yang ketiga. Lakaran yang ketiga, roti yang berbentuk segi empat kita potong seakan-akan rupa seperti kartun tikus. Jadi selesai untuk rupa muka kartun tikus. Kemudian kita bahagikan bentuk roti yang telah kita potong tadi menjadi dua, iaitu bentuk untuk bahagian kepala dan juga bahagian badan. Kemudian barulah kita letak mata dan juga hidung, di mana mata kita boleh gunakan telur yang dipotong separuh untuk mata kiri dan kanan. Kemudian kita letak hidung, di mana hidung dia kita boleh guna lobak yang dipotong segitiga ataupun timun yang dipotong segitiga ataupun tembikai yang dipotong segitiga ataupun apa-apa buah yang sesuai. Kemudian pada badan dia kita buat segi empat tepat, kita letak 3 segi empat tepat. Kita mungkin boleh menggunakan timun ataupun tembikai ataupun lobak sebagai kita buat seakan-akan seperti baju ataupun badan dia lah. Okey, jadi selesai, barulah kita letak di atas pinggan dan kita hias dengan buah dan sayur. Di mana kita mungkin boleh guna buah tembikai ataupun buah pisang ataupun buah apple ataupun apa-apa buah yang sesuai, kita potong menjadi bentuk bintang, kita letak dekat tepi. Kemudian dekat atas ni kita boleh letak salad dan juga timun ataupun apa-apa yang sesuai.
bahan makanan yang sesuai kita boleh letak mengikut kreativiti dan inovasi masing-masing. Jadi selesai sudah kita menghasilkan lakaran pertama, lakaran kedua dan lakaran ketiga. Jadi kita perlu pilih antara lakaran 1, lakaran 2 atau lakaran 3 untuk kita jadikan reka bentuk makanan kita nanti. Jadi cikgu akan memilih dengan menggabungkan lakaran 2 dan juga lakaran 3 untuk dijadikan reka bentuk makanan yang akan kita hasilkan. Jadi selesai kita membuat lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Jadi setelah selesai kita membuat lakaran idea reka bentuk makanan, barulah kita boleh pergi kepada langkah yang seterusnya. Ini adalah langkah yang kedua, iaitu melakarkan reka bentuk bermaklumat. Jadi, mari kita melakarkan reka bentuk bermaklumat sandwich. Ini adalah melakarkan reka bentuk bermaklumat untuk reka bentuk makanan kita, iaitu sandwich. Jadi, seperti cikgu kata tadi, kita menggabungkan lakaran 2 dan 3, di mana kita ambil rupa bulat ni daripada lakaran 2 dan telinga dia adalah daripada lakaran yang ketiga. Jadi rupanya seperti ini. Jadi mari kita lihat. Ini kita ambil bentuk yang utama dahulu, iaitu roti sandwich ini, iaitu roti dibentuk menjadi karakter kartun. Ini adalah karakter kartun seakan-akan kartun tikus. Di mana ini adalah telinganya, ini adalah matanya, ini adalah mulutnya dan ini adalah mukanya. Kemudian kita menggunakan salad. Salad ni kita letak dekat belakang dia, dekat bahagian atas untuk dihias. Kemudian kita letak telur rebus. Telur rebus ini digunakan untuk telinga, untuk menjadikan telinga bagi karakter kartun kita. Kemudian pisang dipotong serong, kita letak dekat bahagian tepi untuk dihias. Kemudian kita letak tembikai dibentuk menjadi bintang dekat bahagian bawah. Okey, ini adalah juga untuk dihias. Jadi, ini adalah reka bentuk bermaklumat kita. Itu lakaran reka bentuk bermaklumat kita, di mana bentuknya seakan karakter kartun tikus. Kemudian kita ada letak perhiasan di mana kita letak pisang dipotong serong dekat bahagian tepi. Kemudian kita letak salad dekat bahagian atas. Kemudian kita letak tembikai dibentuk menjadi bintang di bahagian bawah. Jadi ini adalah lakaran reka bentuk bermaklumat, reka bentuk makanan kita, iaitu sandwich. Jadi selesai kita melakarkan reka bentuk bermaklumat kita. Jadi setelah selesai barulah kita boleh pergi kepada langkah yang seterusnya. Ini adalah langkah yang ketiga, iaitu menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi mari kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan lakaran sandwich kita tadi. Jadi ini adalah menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Seperti biasa kita akan buat satu kotak di mana dalam kotak itu mengandungi beberapa perkara seperti elemen yang terdapat pada reka bentuk makanan kita, kemudian huraian iaitu huraian kepada elemen yang terdapat pada reka bentuk makanan kita, kemudian kita ada kesesuaian di mana sesuai atau tidak sesuai. Kalau sesuai kita tanda sesuai, kalau tidak sesuai kita tanda tidak sesuai. Kemudian catatan. Catatan ini adalah kalau tidak sesuai kita tulis kenapa tidak sesuai. Kalau sesuai kita mungkin boleh tulis kenapa sesuai ataupun kita hanya biarkan kosong sahaja. Jadi mari kita pergi kepada elemen yang pertama, iaitu rupa. Rupa, huraian dia adalah rupa yang ringkas. Jadi kesesuaiannya adalah sesuai atau tidak sesuai. Berdasarkan lakaran reka bentuk bermaklumat kita tadi. Jadi pada pendapat kamu sesuai atau tidak sesuai rupa yang ringkas tadi.
Pada pendapat cikgu, jawapannya adalah kurang sesuai. Kenapa tidak sesuai? Jadi, kenapa tidak sesuai? Kita perlu tulis pada catatan. Jadi, kenapa tidak sesuai? Kerana kita perlu pelbagaikan rupa. Kenapa kena pelbagaikan rupa? Supaya lebih menarik. Reka bentuk makanan kita itu menjadi lebih menarik. Sebab itu, rupa yang ringkas ini tidak sesuai. Jadi, kita perlu menambah baik lakaran reka bentuk bermaklumat kita tadi supaya kita menambahkan lebih banyak rupa supaya lebih menarik. Kemudian, mari kita pergi kepada elemen yang kedua iaitu bentuk. Jadi, huraian dia adalah bentuk yang tidak menarik. Jadi, kesesuaian dia sesuai ke tidak sesuai? Berdasarkan lakaran reka bentuk bermaklumat sandwich kita tadi, sesuai ke tak sesuai bentuk yang tidak menarik itu? Pada pendapat cikgu adalah tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Kenapa tidak sesuai? Kita perlu tulis dalam catatan ini. Jadi, apa yang perlu kita tulis adalah kita perlu pelbagaikan bentuk. Jadi, bentuk tadi terlalu tidak menarik. Jadi, kita perlu menambah bentuk yang lebih menarik supaya kita dapat reka bentuk makanan yang menarik. Jadi, itu adalah penambahbaikan yang akan kita lakukan kemudian. Seterusnya, kita pergi pula kepada elemen yang ketiga iaitu tekstur. Jadi, huraian dia adalah tekstur yang pelbagai. Jadi, pada lakaran reka bentuk bermaklumat kita tadi, tekstur yang kita gunakan adalah pelbagai. Jadi, sesuai ke tidak sesuai? Pada pendapat kamu, sesuai ke tidak sesuai? Pada pendapat cikgu, ianya adalah sesuai. Kenapa sesuai? Kerana kita ada bentuk tembikai yang bentuk permukaan dia adalah kasar. Kemudian kita ada bentuk salad di mana permukaan dia adalah licin. Kemudian kita ada telur rebus di mana permukaan dia juga adalah licin. Dan kemudian kita ada roti di mana permukaan roti adalah agak sedikit lembut dan gebu. Jadi kita mempunyai tekstur yang pelbagai pada reka bentuk makanan kita. Jadi ianya adalah sesuai, dan sesuai kita tidak perlu menulis apa-apa dekat catatan dan kita perlu biarkan. Kerana kita tidak perlu untuk membuat penambahbaikan. Seterusnya kita pergi pula kepada elemen yang keempat iaitu warna. Di mana huraian dia adalah warna yang suram. Pada lakaran reka bentuk bermaklumat, reka bentuk makanan kita, warna dia agak suram. Mungkin ada warna, kita ada roti warna putih, kemudian kita ada tembikai warna kuning, kemudian kita ada roti warna putih, kemudian kita ada pisang pun warna kuning. Jadi telur rebus pun warna kuning dengan warna putih. Kemudian hanya ada salad sahaja yang warna lain daripada warna kuning dan putih, iaitu warna hijau. Jadi warnanya agak suram. Jadi adakah kesesuaiannya adalah sesuai atau tidak sesuai? Pada pendapat kamu. Pada pendapat cikgu adalah tidak sesuai. Jadi kenapa tidak sesuai? Kerana hanya ada 3 warna sahaja, iaitu warna kuning, warna putih dan juga warna hijau. Jadi warnanya tidak pelbagai. Jadi pada catatan ni kita perlu tulis apa? Kita perlu tulis pelbagaikan bahan agar kelihatan lebih berwarna-warni. Jadi mungkin kita boleh tambah bahan untuk menambah warna dia supaya reka bentuk makanan kita menjadi lebih berwarna-warni. Jadi mungkin kita boleh tambah kemudian kita buat penambahbaikan di mana kita perlu mempelbagaikan rupa, kita perlu mempelbagaikan bentuk, kemudian kita perlu mempelbagaikan bahan agar kelihatan berwarna-warni. Jadi maknanya kita perlu membuat penambahbaikan terhadap lakaran reka bentuk bermaklumat, reka bentuk makanan kita nanti. Jadi selesai kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi barulah kita pergi kepada langkah yang seterusnya.
Ini adalah langkah yang keempat, iaitu mengira kos bahan. Jadi, mari kita mengira kos bahan untuk kita menghasilkan reka bentuk makanan kita, iaitu sandwich. Jadi, ini adalah jadual mengira kos bahan. Seperti biasa, kita akan buat satu jadual. Di mana dalam jadual ini kita ada letak bilangan di mana berapa bahan yang kita gunakan. Kemudian kita letak bahan di mana apa bahan yang kita gunakan, kita letak nama dia. Kemudian kuantiti dalam bentuk unit. Kalau 2 keping kita letak 2 keping. Kalau kita guna 1 biji kita letak 1 biji. Kemudian harga seunit, maknanya harga untuk 1 keping ini bukan harga untuk 2 keping ini. Dalam bentuk ringgit Malaysia. Kemudian ada jumlah. Jumlah ni adalah harga 1 unit ni kita darab dengan kuantiti. Berapa unit. Kalau contoh 2 unit maknanya 15 sen ini kita darab dengan 2. Jadi dapatlah hasil dia 30 sen. Jadi mari kita pergi kepada bahan yang pertama, iaitu roti. Roti kita guna dalam kuantiti 2 keping. Kemudian harga 1 unit untuk sekeping roti ini adalah 15 sen. Kemudian jumlahnya adalah 15 sen darab 2 jadilah 30 sen. Jadi jumlah untuk roti adalah 30 sen. Kemudian kita pergi kepada telur rebus, di mana telur rebus ini kita guna sebanyak 1 biji. Jadi 1 biji harga untuk 1 unit adalah 30 sen. Jadi jumlah dia adalah 30 sen darab 1 biji jadi 30 sen. Jadi jumlah untuk telur rebus adalah sebanyak 30 sen. Kemudian kita pergi kepada bahan yang ketiga, iaitu salad, di mana kita menggunakan kuantiti sebanyak 4 helai salad. Jadi untuk harga seunit adalah 10 sen untuk 1 helai. Jadi jumlah dia kita perlu 10 sen kita darab dengan 4 helai. Jadi jumlah dia adalah 40 sen. Jadi jumlah untuk salad adalah sebanyak 40 sen. Kemudian kita pergi pula kepada bahan yang keempat, iaitu tomato cherry, di mana kuantiti yang kita gunakan adalah sebanyak 2 biji. Jadi 2 biji. Kemudian harga untuk seunit adalah 10 sen. Jadi 10 sen untuk harga seunit. Kemudian jumlah dia adalah 10 sen kita darab dengan 2 biji. Jadi jumlah dia adalah 20 sen. Jadi jumlah untuk tomato cherry ni adalah sebanyak 20 sen. Kemudian bahan yang kelima adalah pisang, di mana kuantiti yang kita gunakan adalah 1 biji sahaja. Kemudian harga seunit adalah 50 sen. Jadi jumlah dia 50 sen darab 1 biji, jadi 50 sen adalah jumlah dia. Jadi jumlah untuk pisang adalah sebanyak 50 sen. Kemudian kita pergi kepada bahan yang keenam, iaitu tembikai. Tembikai, kuantiti yang kita gunakan adalah sebanyak 3 potong sahaja. Jadi harga seunit kita tidak nyatakan kerana mungkin harga 1 biji tembikai adalah RM1.50. Jadi kita potong 1 biji tembikai tu kita potong dapat 9 potong. Jadi kita hanya gunakan 3 potong sahaja. Jadi jumlah dia adalah kita ambil anggaran sahaja, iaitu 50 sen. Jadi jumlah untuk tembikai adalah sebanyak 50 sen. Jadi kemudian kos keseluruhan dia untuk kita menghasilkan reka bentuk makanan, iaitu sandwich,
Bagaimana kita nak kira adalah 30 sen untuk roti, kita tambah dengan 30 sen untuk telur rebus, kita tambah dengan 40 sen untuk salad, kemudian kita tambah dengan 20 sen untuk tomato cherry, kemudian kita tambah dengan 50 sen untuk pisang, kemudian kita tambah 50 sen untuk tembikar. Jadi jumlah keseluruhannya kita tambah ke semua jumlah kos bahan ni, kita jadi jumlah dia adalah RM2.20. Jadi untuk kita menghasilkan reka bentuk makanan iaitu sandwich kita adalah berjumlah RM2.20. Jadi itulah langkah untuk kita mengira kos bahan untuk kita menghasilkan reka bentuk makanan iaitu sandwich saya. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita. Jadi cikgu harap kamu dapatlah faham bagaimana kita menjana idea di mana kita menghasilkan 3 jenis lakaran. Kemudian cikgu harap kamu juga faham bagaimana kita melakarkan reka bentuk bermaklumat di mana kita menulis ke semua bahan yang kita gunakan dan kita memilih lakaran yang terbaik di mana kita gabungkan tadi lakaran kedua dan lakaran ketiga untuk kita melakar reka bentuk bermaklumat. Kemudian cikgu harap kamu juga faham bagaimana kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan berdasarkan lakaran reka bentuk bermaklumat kita tadi. Kemudian cikgu juga harap kamu faham bagaimana mengira kos bahan untuk kita menghasilkan reka bentuk makanan kita iaitu sandwich. Jadi bagi menguji kefahaman kamu, mari kita lakukan sedikit aktiviti secara bersama-sama. Jadi ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi reka bentuk makanan. Jadi kamu boleh salin soalan ini di dalam buku reka bentuk dan teknologi kamu iaitu RBT. Jadi kamu boleh salin soalan latihan ini. Kemudian mari kita mula menjawab soalan ini secara bersama-sama. Jadi arahan, jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama, anda dikhendaki membuat lakaran bermaklumat produk. Jadi untuk lakaran bermaklumat produk ini, kamu boleh mengikut kreativiti dan inovasi kamu sendiri. Bagaimana kamu nak hasilkan reka bentuk makanan kamu, jadi kamu boleh membuat lakarannya di sini. Jadi cikgu hanya mengambil lakaran reka bentuk bermaklumat cikgu tadilah sebab cikgu dah buat tadi. Jadi mari kita mula menghasilkan lakaran bermaklumat produk. Okey, dah siap. Ini adalah lakaran bermaklumat produk cikgu iaitu reka bentuk makanan iaitu sandwich, di mana cikgu membuat seakan-akan bentuk kartun tikus. Kemudian cikgu juga menulis di mana cikgu menulis roti dibentuk menjadi karakter kartun. Kemudian cikgu juga menulis pisang dipotong serong. Kemudian cikgu tulis juga telur rebus digunakan untuk menjadi telinga. Kemudian cikgu juga nyatakan bahan-bahan lain seperti salad dan juga tembikai. Jadi kamu perlu membuat lakaran bermaklumat produk kamu seperti ini juga. Mengikut kreativiti dan inovasi kamu. Kalau kamu nak buat bentuk lain, kamu buatlah bentuk lain. Mungkin kamu nak buat bentuk seperti jet pejuang, ataupun bentuk kereta, ataupun bentuk pokok, ataupun bentuk rumah. Jadi atas kreativiti dan inovasi kamu. Tetapi kamu jangan lupa kamu senaraikan juga bahan-bahan yang kamu gunakan. Seperti cikgu senaraikan bahan yang cikgu gunakan seperti roti, tembikai, pisang, telur rebus dan juga salad. Jadi kamu senaraikan bahan yang kamu gunakan. Jadi selesai untuk soalan yang pertama di mana anda dikhendaki membuat lakaran bermaklumat produk. Jadi ini adalah lakaran yang cikgu hasilkan. Kemudian selesai soalan yang pertama, mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Di mana soalan yang kedua adalah berdasarkan lakaran tadi, kamu dikhendaki menilai lakaran dan membuat penambahbaikan.
Jadi berdasarkan lakaran yang kita buat tadi, ini dia lakaran dia, kita perlu menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Seperti biasa, kamu perlu buat jadual seperti ini, kemudian kamu letakkan perkara-perkara seperti elemen, huraian, kesesuaian, sesuai atau tidak sesuai, kemudian catatan. Jadi, setelah selesai kita membuat jadual seperti ini, barulah kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan lah berdasarkan lakaran bermaklumat produk yang kita buat tadi, iaitu reka bentuk makanan, iaitu sandwich. Jadi, mari kita pergi kepada elemen yang pertama, iaitu rupa. Huraian dia adalah rupa yang ringkas. Jadi, kesesuaian dia sesuai atau tidak sesuai. Pada pendapat cikgu, ianya adalah tidak sesuai. Jadi, kenapa tidak sesuai? Kita perlu letak pada catatan ini. Jadi, mari kita tulis kenapa tidak sesuai, kita perlu buat penambahbaikan. Jadi, penambahbaikan dia adalah kita perlu bagaikan rupa. Jadi ini adalah catatan dia, kita perlu letak di mana kita akan membuat penambahbaikan iaitu pelbagaikan rupa. Jadi selesai untuk elemen yang pertama iaitu rupa, mari kita pergi pula kepada elemen yang kedua iaitu bentuk. Di mana huraian dia adalah bentuk yang tidak menarik. Jadi, kesesuaian dia sesuai atau tidak sesuai. Pada pendapat cikgu berdasarkan lakaran yang kita buat tadi ni adalah tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Jadi, kenapa tidak sesuai? Kita perlu letakkan pada catatan ini untuk dibuat penambahbaikan. Apa penambahbaikan yang akan kita lakukan? Kita perlu pelbagaikan bentuk. Jadi bentuk yang kita ada hanya bentuk bulat dan juga bentuk bintang. Jadi mungkin kita perlu tambah bentuk segitiga ataupun bentuk segi empat tepat ataupun apa-apa bentuk yang lain lah. Jadi ini adalah catatan kita. Selesai untuk elemen yang kedua, mari kita pergi pula kepada elemen yang ketiga iaitu tekstur. Jadi huraian dia adalah tekstur yang pelbagai. Jadi kesesuaian dia sesuai ke tidak sesuai? Pada pendapat cikgu, jawapan dia adalah sesuai kerana kita mempunyai tekstur yang pelbagai iaitu tembikai, permukaan dia adalah kasar, roti, permukaan dia adalah lembut dan gebu, kemudian telur, salad, permukaan dia adalah licin. Jadi pada ruangan catatan kita biarkan kosong sahaja. Kita tidak menulis apa-apa penambahbaikan kerana sesuai. Kemudian, selesai untuk elemen yang ketiga, mari kita pergi pula kepada elemen yang keempat iaitu warna. Jadi, huraian dia adalah warna yang suram. Kerana apa warna yang suram ni? Kerana kita hanya ada warna tembikai ni adalah warna kuning, roti ni adalah warna putih, telur adalah gabungan warna kuning dan juga warna putih. Kemudian kita ada salad warna hijau. Jadi kita ada warna kuning, putih dan hijau sahaja. Hanya ada 3 warna. Jadi warna yang suram. Jadi sesuai ke tidak sesuai? Pada pendapat cikgu adalah tidak sesuai. Jadi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu penambahbaikan yang kita buat? Kita tulis pada catatan ini. Jadi kita perlu tuliskan, kita perlu menulis pelbagaikan bahan agar kelihatan berwarna-warni. Jadi ini adalah catatan kita iaitu pelbagaikan bahan agar kelihatan berwarna-warni bagi elemen yang keempat iaitu warna. Jadi selesai sudah soalan yang kedua iaitu di mana berdasarkan lakaran tadi kamu dikendaki menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Di mana elemen pertama adalah rupa, di mana huraiannya adalah rupa yang ringkas. Jadi kesesuaiannya adalah tidak sesuai
Kemudian pada catatan kita tulis pelbagaikan rupa. Kemudian bagi elemen yang kedua iaitu bentuk, di mana huraiannya adalah bentuk yang tidak menarik dan kesesuaiannya adalah tidak sesuai. Jadi pada catatannya kita perlu tulis pelbagaikan bentuk. Kemudian kita pergi pula kepada elemen yang ketiga iaitu tekstur, di mana huraiannya adalah tekstur yang pelbagai, jadi kesesuaiannya adalah sesuai. Jadi pada catatan kita tidak perlu menulis apa-apa, kita hanya tinggalkan kosong. Kemudian pada elemen yang keempat pula adalah warna, di mana huraian dia adalah warna yang suram, jadi kesesuaiannya adalah tidak sesuai. Jadi pada catatan kita perlu tulis pelbagaikan bahan agar kelihatan berwarna-warni. Jadi selesai sudah soalan yang kedua. Jadi mari kita pergi pula kepada soalan yang ketiga, di mana soalan yang ketiga adalah anda dikhendaki membuat kiraan kos bahan produk. Jadi apa bahan yang kita gunakan di dalam reka bentuk makanan kita ini, kita perlu tulis pada jadual ini. Ini adalah jadual yang perlu kita buat, di mana ada bilangan, ada bahan, ada kuantiti, ada harga seunit dalam ringgit Malaysia dan juga jumlah dalam ringgit Malaysia. Jadi mari kita tulis bahan apa yang kita gunakan. Jadi bahan yang pertama adalah roti. Kemudian kuantiti yang kita gunakan adalah 2 keping. Jadi kuantiti yang kita gunakan adalah 2 keping. Jadi harga 1 unit dia adalah 15 sen. Jadi harga untuk seunitnya adalah 15 sen. Jadi jumlahnya, bagaimana kita nak dapat jumlah dia adalah 15 sen kita darab 2. Jadi jumlah dia adalah 30 sen. Jadi selesai untuk bahan yang pertama. Mari kita pergi pula kepada bahan yang kedua. Bahan yang kedua yang kita gunakan adalah telur rebus. Jadi bahan yang kedua adalah telur rebus. Jadi kuantiti yang kita gunakan adalah 1 biji sahaja. 1 biji sahaja. Kerana kita potong 2, sebab tu kita nampak ada 2 telur di sini, tapi kita guna 1 biji, kita potong 2. Jadi 1 biji sahaja untuk kuantiti telur rebus. Kemudian harga 1 unit adalah sebanyak 30 sen. Jadi untuk harga seunit untuk telur rebus adalah 30 sen. Jadi jumlah dia 30 sen. Kita darab dengan 1 biji, jawapannya adalah 30 sen. Selesai untuk bahan yang kedua iaitu telur rebus. Mari kita pergi pula kepada bahan yang ketiga iaitu salad. Jadi salad adalah bahan yang ketiga. Kemudian kuantitinya yang kita gunakan adalah 4 helai. Jadi kuantiti yang kita gunakan adalah 4 helai. Kemudian harga seunit bagi salad ini adalah 10 sen. Jadi 10 sen. Harga seunit untuk salad adalah 10 sen. Jadi jumlahnya 10 sen darab dengan 4 helai, kita akan dapat 40 sen. Selesai untuk bahan yang ketiga iaitu salad. Mari kita pergi pula kepada bahan yang keempat iaitu tomato cherry. Jadi kuantiti yang kita gunakan untuk tomato cherry ini adalah 2 biji sahaja. 2 biji kuantiti untuk tomato cherry. Kemudian harga seunit untuk tomato cherry ini adalah 10 sen. Jadi
10 sen adalah harga seunit bagi tomato cherry. Kemudian jumlahnya adalah 10 sen, kita darab dengan 2 biji, hasil dia adalah 20 sen. Kemudian selesai untuk tomato cherry, kemudian kita pergi pula kepada bahan yang kelima, iaitu pisang. Pisang adalah bahan yang kelima. Kemudian untuk kuantiti kita gunakan sebanyak 1 biji sahaja. Jadi kuantiti yang kita gunakan untuk pisang adalah 1 biji. Kemudian harga untuk 1 unit pisang ini adalah 50 sen. Jadi jumlah dia adalah 50 sen, kita darab dengan 1 biji, jawapan dia adalah 50 sen. Selesai untuk bahan yang kelima, mari kita pergi pula kepada bahan yang keenam, iaitu tembikai. Jadi tembikai adalah bahan yang keenam, kemudian kuantiti yang kita gunakan adalah 3 potong tembikai sahaja. 3 potong untuk kuantiti yang kita gunakan untuk tembikai. Kemudian harga seunit kita tidak nyatakan kerana buah tembikai itu besar. Mungkin harga untuk buah tembikai itu adalah RM1.50. Kita potong, kita dapat dalam 9 potong, jadi kita hanya nak guna 3 potong sahaja. Jadi jumlah dia kita letak anggaran hanyalah 50 sen untuk 3 potong tembikai ini sahaja. Jadi jumlah keseluruhan dia adalah 30 sen, kita tambah 30 sen, kita tambah 40 sen, kita tambah 20 sen, kita tambah 50 sen, kita tambah 50 sen untuk kesemua bahan dalam kuantiti yang kita nyatakan ini. Jumlah keseluruhan dia adalah RM2.20 untuk kita menghasilkan reka bentuk makanan, iaitu sandwich. Jadi selesai sudah soalan yang ketiga, di mana anda dikendaki membuat kiraan kos bahan produk, di mana kita menggunakan roti sebanyak 2 keping, di mana harga dia adalah 15 sen seunit, jadi jumlahnya adalah 30 sen. Kemudian kita guna telur rebus sebanyak 1 biji. Kemudian harga seunit dia adalah 30 sen, jadi jumlahnya adalah 30 sen. Kemudian kita gunakan salad, di mana kita gunakan sebanyak 4 helai. Kemudian harga seunitnya adalah 10 sen, jadi jumlahnya 10 sen darab dengan 4 helai jadi 40 sen. Kemudian kita gunakan tomato cherry. Tomato cherry ini sebanyak 2 biji, di mana harga 1 unitnya adalah 10 sen, jadi jumlahnya adalah 20 sen. Kemudian kita gunakan pisang sebanyak 1 biji sahaja, jadi harga seunitnya adalah 50 sen, jadi jumlahnya adalah 50 sen. Kemudian kita gunakan tembikai, di mana kita gunakan sebanyak 3 potong sahaja, harga seunitnya kita tidak nyatakan kerana jumlah yang sebenar kita tidak dapat nyatakan. Kemudian kita anggarkan sahaja sebanyak 50 sen. Jadi jumlah keseluruhannya adalah kita menambah kesemua jumlah akhir untuk bahan yang kita gunakan, iaitu hasilnya jawapannya adalah RM2.20. Jadi selesai sudah soalan yang ketiga. Jadi dengan itu selesai juga untuk soalan latihan reka bentuk dan teknologi reka bentuk makanan. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita. Cikgu harap kamu dapatlah faham bagaimana kita menjana idea untuk kita menghasilkan reka bentuk makanan, iaitu sandwich, di mana kita telah menghasilkan 3 jenis lakaran idea. Kemudian cikgu juga harap kamu juga faham bagaimana kita melakarkan reka bentuk bermaklumat, reka bentuk makanan, iaitu sandwich kita, di mana kita buat tadi adalah bentuk
kartun tikus dan kita senaraikan bahan yang kita gunakan. Kemudian cikgu juga harap kamu faham bagaimana kita nak menilai lakaran dan membuat penambahbaikan, di mana kalau sesuai kita tandakan sesuai, kalau tidak sesuai kita tandakan tidak sesuai, kemudian kita yang tidak sesuai itu kita buat penambahbaikan, di mana kita tulis dalam catatan tadi, kita tulis apa penambahbaikan yang perlu kita buat. Kemudian cikgu juga harap kamu faham bagaimana untuk kita mengira kos bahan untuk kita menghasilkan reka bentuk makanan iaitu sandwich. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kata-kata terakhir cikgu adalah setiap makanan mempunyai nilai kalori yang berbeza. Pengambilan kalori yang lebih daripada keperluan boleh mengakibatkan masalah berat badan berlebihan atau obesiti. Jadi, makanlah secara sihat supaya kamu sentiasa sihat. Baiklah, itu sahaja sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.